Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina an ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Hari ini kita akan mendalami maksud daripada ayat ke-8 dan ke-9. Tapi kita nak ulang kaji dulu ayat ke-7. Ya, saya difahamkan semalam untuk sesi hafalan dah sampai ayat ke-6. InsyaAllah lagi 2 tahun hafal lah surah Al-Mulk. Pelan-pelan, tak apa. Nah, kita berada di ayat ke-6. Berada di ayat kita tengok ayat ke-7 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka ni siapa? Jadi yang dimasukkan dalam neraka ni adalah mereka yang kufur. Kufur ni siapa? Dua. Kufur yakni tidak beriman dengan adanya Allah. Ini yang kufur, yang tidak percaya akan adanya Allah ataupun dengan tak beriman dengan keesaan Allah. Ini pertama, yang kufur dari segi akidah. Golongan pertama yang masuk neraka ialah yang kufur dari segi akidah. Dia tak percaya dengan adanya Allah ataupun tak percaya dengan adanya Allah sebagai zat yang tunggal yang mentadbir alam ini. Maknanya dia letakkan Allah sebagai Tuhan tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ataupun dia tak percaya Allah tu Tuhan tapi percaya pada Tuhan-Tuhan yang lain. Ataupun dia tak percaya pun dunia ni ada Tuhan. Ini 3 golongan pertama. Orang mereka yang mengkufuri dari segi akidah. Maksudnya dari segi akidah dia tak percaya. Pertama, yang Allah SWT itu adalah zat yang tunggal yang mentadbir bumi ini. Yang kedua ialah mereka percaya bahawa mereka percaya adanya Allah. Tapi maaf ulang kaji balik. Yang pertama ialah mereka tak percaya yang Allah ni Tuhan. Ada Tuhan yang lain selain Allah. Maknanya tak ada Allah, ada Tuhan yang lain yang mereka sembah. Kedua ialah percaya adanya Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama dengan Allah yang mentadbir alam ini. Yang ketiga, tak percaya ada Tuhan terus. Ya. Jadi yang pertama ialah dia percaya ada Tuhan lain, tak ada Allah. Yang kedua ialah dia percaya adanya Allah, tapi dia tambah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini adalah orang-orang Quraisy Mekah dahulu. Dia sembah 360 berhala plus Allah. Yang ketiga ialah mereka tak percaya adanya Tuhan sekalipun. Tak ada alam akhirat, tak ada syurga, tak ada neraka. Ya, ini orang-orang yang kita namakan sebagai orang-orang yang atheist, kan, yang tak percaya adanya Tuhan. Ini golongan pertama dari segi kufur dari segi akidah. Kedua ialah orang yang kufur daripada segi nikmat. Allah kasih dia percaya ada Allah dan Allah tu zat yang tunggal. Tapi perbuatan dia itu seolah-olah tidak menampakkan kepercayaan dia, maknanya dia derhaka. Contoh, orang yang mana disuruhkan untuk, contoh, jangan minum arak, dia minum arak juga. Dia tahu dosa minum arak tu, tapi dia minum juga. Dia tahu dosa kalau tak solat, dia tak solat juga. Ini juga akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana dalam Quran disebutkan masalakakum fi saqar. Nanti ditanyakan, kenapa kamu berenang dalam api neraka itu? Kan, maka dikatakan kami ialah orang-orang yang qalu lam nakum minal musallin. Kami orang-orang yang tak solat waktu kat dunia dahulu dan sebagainya. Cuma bezanya, kata para ulama, yang golongan pertama kalau kufur dari segi akidah, maka dia ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
Yang kedua pula, mereka yang kufur dari segi nikmat, yang beriman dengan adanya Allah, tapi mereka tak melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan diseksa, kemudian dimasukkan dalam syurga kemudian. Tetap masuk syurga, tapi kena seksa dahulu, dan bila masuk syurga, akan dikenal pasti dengan tanda dekat wajah mereka. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Kan nampak pada wajah mereka tu, ini bekas ahli neraka ni. Kan ni bekas ahli neraka ni. Masuk dalam syurga. Jadi kita berdoa supaya tak masuk ke kedua-dua golongan ni lah. Kan kedua-dua golongan ni, sebab masuk neraka ni bukanlah perkara yang, kalau kita lihat sekarang ni, bukanlah perkara yang boleh kita remehkan atau kita boleh anggap ni benda yang tak penting. Baik, kita lihat. Jadi kita lihat sifat dalam neraka itu ialah dia ni menggelegak, dan menggelegak kita pernah bincangkan pada minggu yang lepas, ialah yang terkait dengan air atau air panas yang mendidih dan sebagainya. Sebagai dia bukan tamsilan tau. Kalau kita air menggelegak tu maknanya apa? Kita lihat realitinya membantu kita untuk faham neraka sifatnya gitu menggelegak juga. Bila menggelegak tu ada dua sifat yang kita nampak pada menggelegak. Maknanya nampak dari segi zatnya. Air itu sifatnya dah mengganas. Air itu asalnya tenang, tapi kerana jadi ganas, nampak pada zatnya. Dan juga nampak dari segi apa? Nampak dari segi bunyinya. Dan neraka begitulah dia. Nampak zat keadaannya dan juga terdengar akan bunyinya. Kita kalau kat rumah, kalau kita yang jenis masak air, yang masak dulu, kalau dengar bunyi menggelegak, kita akan cepat-cepat nak ke dapur. Kenapa kita tahu? Kesannya kalau dibiarkan, takut melimpah, takut tumpah, takut meletup. Dengar bunyi menggelegak aja, kita dah ke dapur. Sebab kalau kita pergi jemputan orang kahwin, dululah kalau masak kat kawah, tak pernah kawah tu tak ada orang jaga kat sebelah dia. Mesti ada orang jaga sebelah. Sebab apa? Takut kalau dia tumpah, takut sesuatu yang berlaku. Sebab berkaitan dengan api. Dan api ni kita tahu satu elemen yang mana dia ada kesan yang lebih merisaukan daripada menenangkan. Itulah sifat neraka. Dia ada sifat mendatangkan gerun. Jadi kita tak boleh tinggalkan. Itu sifat dia. Dan kalau kita dengar dan kita nampak. Jadi neraka ni ada dua sifat yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ni. Dia nampak kesan dia dan nampak juga dari segi dan juga dengar. Jadi dengar dan nampak. Okey, itu ayat ke-7 kita ulang kaji pada minggu lepas. Nah, kemudian masuk ayat ke-8. Ayat ke-8 lebih mendetailkan lagi tentang sifat neraka itu. Kenapa dia beritahu? Sebab kita dah bincangkan minggu lepas, tarhib. Supaya menjadikan kita ni gerun. Tak nak buat. Bagaimana kita membesarkan seorang anak, kan, kalau anak tu masih kecil, kita selalu takut-takutkan dia kan, kau pergi situ kau jaga. Kalau kau pergi situ nanti. Jadi neraka ni sifat dia nak mengajar didik jiwa kita, janganlah sampai kau ke situ. Sebab ni sifat dia macam gini. Sifat neraka ni macam gini. Cuma Allah SWT ni sifat adilnya Allah SWT, sifat ihsannya Allah SWT, sifat hikmahnya Allah SWT, dia ini beritahu kita neraka, nanti pasti dia beritahu tentang syurga. Jadi dalam kita membesarkan anak, menasihatkan orang juga gitu. Kita bilang anak kita, jangan pergi situ. Tapi tetap nanti kena beritahu dia mana tempat nak kena pergi. So, kalau kita membesarkan anak dalam grup pula yang ada cucu dan sebagainya, kita tak cukup dengan beritahu anak kita, jangan buat ni. Kena beritahu dia apa yang boleh dia buat. Jangan beritahu, tak pergi situ, pergi situ, nanti kau jatuh, nanti kau luka. Okey, betul. Okey, sekarang dia tak pergi situ, mana dia boleh pergi. Jadi Allah SWT beritahu pada manusia, kalau kau tak ke neraka, tempat kau kalau neraka tu tempat yang menggerunkan, aku siapkan tempat yang kau boleh pergi, yang aku galakkan kau pergi, yang memang aku nak kau pergi, iaitu syurga. Jadi kalau kita baca surah Al-Mulk, nak hafal senang. Kan? Nanti masuk bab neraka, lepas tu nanti masuk bab syurga. Disifatkan neraka secara detail, nanti disifatkan syurga juga dengan detail. Supaya jiwa kita ni, dalam keadaan kita gerun, maka Allah tenangkan. Panas ni, baca pasal neraka. Disejukkan, dinyamankan dengan syurga. Itu mungkin pada minggu-minggu yang akan datang. Tapi sekarang kita masuk bab neraka dulu. Hampir-hampir dia melimpah-limpah dari sangat marah. Jadi kita masih lihat pada air yang menggelegak tu. Kan? Kita ambil realiti dunia kita, kita lihat air dalam kita tengok bila sesuatu kita panaskan atau kita masak air, bila dia menggelegak, kan, walaupun dia menggelegak dan nampak semacam nak tumpah, biasanya dia takkan tumpah, takkan berlaku sesuatu. Kan dah berapa tahun belum kita masak air, dah berapa tahun kita masak, taklah menggelegak sampai terbakar dapur kita, kan. Ada kat sini pengalaman dapur terbakar ke dan sebagainya. Tak. Maksudnya apa? Neraka tu dia akan nampak menggelegak sampai apa dekat situ, takadu tamayyazu minal ghaiz. Ghaiz maknanya apa? Hampir-hampir. Dekat sini, hampir-hampir ia. Ia tu apa? Neraka. Pecah. Berkecai kerana kuat marahnya. Maknanya apa? Ini menunjukkan dia ni seolah-olah nak pecah.
Kan? Macam nak meletup neraka tu. Seolah-olah. Tapi kita pun tahu neraka tu takkan meletup. Macam mana kita masak air kat dalam satu bekas, kat satu tempayan, kalau kita masak air atau kita panaskan lauk dan sebagainya dalam satu bekas, kita tahu bekas tu, tempayan tu, dia takkan pecah. Tapi kenapa kita masih nak matikan api tu, nak pelankan api tu? Sebab kita takut kemungkinan dia akan pecah. Sebab bunyinya tu macam nak pecah dah. Tapi kita pun tahu dah berapa tahun kita panaskan lauk dan kita masak air dan sebagainya. Dia tak akan pecah. Tapi memang insting kita takut-takut dia pecah. Sebab bunyinya, cara dia dalam situ macam nak pecah. Gitulah juga neraka. Hebatnya siksaan Allah SWT dalam neraka tu dengan segala pekiknya, dengan segala bunyi dibantingnya, dengan segala keadaan api nerakanya, macam nak pecah gitu. Jadi dia ada kesan kat situ pada penglihatan, pada perasaan, pada pendengaran dia macam nak apa? Nak pecah. Cuma disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lainnya, ni kita dengar kalau kita ada kemampuan, kalau kita belajar Quran ni, kita lihat pada ayat-ayat yang lain juga. Jadi saya akan buka pada ayat yang lain. Allah menyebutkan neraka ni. Kita bayangkan neraka ni, yang masuk dalam neraka ni, ialah daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kat muka bumi ni. Maknanya kapasiti neraka tu luas tu. Neraka tu banyak, boleh masuk tu, boleh menampung daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kat muka bumi tu. Berapa zaman tu. Segala manusia kat dalam situ. Dalam Quran disebutkan, yauma taqulu li jahannam halim talati. Kan? Ditanya pada neraka. Nanti ditanya, banyaknya orang dicampak dalam neraka ni. Dicampak dalam neraka. Ditanya pada neraka tu, halim talati, kau dah penuh tak? Jadi neraka ni macam makhluk Allah. Nanti dicampak dalam neraka ni, campak. Macam banyak sangat. Daripada zaman Nabi Adam tu. Campak. Zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Campak. Sampai akhir zaman. Nanti dicampak. Banyaknya yang masuk dalam neraka ni. Nanti sampai ditanyakan kepada neraka tu sendiri. Yang bertanya malaikat. Malaikat tanya, halim talati. Dah penuh tak? Sebagaimana kita kalau meletakkan orang, kalau kita datang sebuah majlis kan, kalau kita datang sebuah majlis kat rumah orang selalu kan, letakkan kat dalam hall, nanti hall dah penuh, nanti beritahu dah penuh tak? Atau kita pergi sembahyang hari raya, contoh, atau kita pergi masjid pada hari cuti umum, pada hari cuti awam, kita pergi masjid kadang-kadang nanti dah satu tingkat tu, nanti orang masjid kata, dah penuh. Okey, naik tingkat 2, dah penuh naik tingkat 3. Kan? Dah penuh. Nah, neraka tu dah taruh banyak sangat orang sampai ditanyakan, dah penuh tak? Nanti neraka jawab balik. Wa taqulu hal mim mazid. Ada lagi tak? Neraka tu dia akan orang tanya, kau ni dah penuh tak? Neraka akan jawab balik, ada lagi tak? Aku memang banyak tempat ni nak isi diorang ni. Itu sifat neraka tu. Kan dia jangan, ada lagi tak? Memang aku nak bakar ni. Gitu sifat neraka. Jadi soalannya memang muat. Dan kita benua. Setiap kali kita dengar ayat neraka ni, kita dah katakan macam mana nak bertadabbur dan berinteraksi dengan ayat tentang neraka. Selalu kita renungkan akan diri kita. Renungkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita sayang. Dan orang-orang yang kita kenal. Dan orang-orang yang kita jumpa. Semua pun. Daripada sekarang kat dunia kita kenal yang dia beriman. Ataupun dia tak beriman, kita berdoa supaya mereka tak dicampakkan ke dalamnya. Itu sifat orang beriman sejati. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maknanya kita teringat. Bila kita teringat akan diri kita, ya Allah, janganlah aku masuk dalam neraka. Teringat mak bapak kita, ya Allah, selamatkanlah mak bapak aku daripada azab api neraka. Ingat anak-anak kita, ingat cucu cicit kita, ingat pasangan kita, kan, jangan masuk dalam neraka. Kemudian luaskan lagi. Teringat pula akan siapa? Jiran tetangga kita, sama ada yang beriman ataupun tidak. Ya Allah, selamatkanlah mereka daripada azab api neraka. Ingat teman kerja kita, ingat teman sekolah kita. Walaupun orang itu orang yang kita ni pernah ada tak baik dengan dia. Kita ada hubungan tegang ke, kita ada hubungan tak baik dengan dia pun kita tak nak. Itu sifat orang beriman. Nabi SAW tu, yang Nabi doakan, Nabi siang malam berdakwah pada orang ni, orang mana? Orang yang buat sakit kat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, semua ni ada masalah dengan Nabi. Dan pernah buat sakit kat Nabi, zahir, batin, keturunan, semua mereka pernah buat sakit kat Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah berhenti dakwah pada mereka. Sebab Nabi ni, sifat Nabi, tak naklah kalau satu orang pun, umat aku masuk dalam neraka. Tak nak Nabi. Sampai satu ketika Nabi pesan, Nabi minta seorang sahabat, bernama Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kan, untuk membacakan ayat Quran padanya.
Kan dibacakan ayat Quran kepadanya, dan kemudian bila sampai kepada ayat tentang wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kan, bagaimana keadaannya wahai Muhammad nanti bila mana setiap umat itu, setiap satu kaum itu jadi saksi atas kaum yang lain, dan kau wahai Muhammad jadi saksi atas semua manusia. Maknanya Nabi ni akhir kiamat akan jadi saksi. Maknanya boleh jadi saksi tu apa? Mereka yang tak beriman akan dimasukkan dalam neraka, yang beriman masuk dalam syurga. Nabi tak sampai hati. Nabi menangis sampai basah janggut Nabi. Sebab teringat akan kemungkinan ada daripada kalangan manusia ni yang akan dicampakkan dalam neraka. Sifat rahmat dia. Jadi kalau kita ada sifat rahmat, kita dengar ayat neraka ni, kita sebaliknya daripada sifat kita, oh kalau dia ni masuk neraka, bagus lah. Neraka lah tempat kau. Kita sentiasa mendoakan supaya dimasukkan dalam syurga. Diberikan hidayah. Nampak kita teringat kita punya keluarga selamat dari azab api neraka. Kalau ternampak akan orang-orang yang kita kenal, walaupun orang tu memang ada buat salah dengan kita, pernah buat tak baik dengan kita pun tak nak. Jahat-jahat engkau ke aku pun, aku tak nak kau masuk dalam neraka. Sebab kita kenapa tak nak masuk dalam neraka? Tengoklah ayat ni. Tak terbayang sakit yang akan dilalui oleh orang yang masuk dalam neraka tu. Yang akan membakar dengan sebenar-benar bakar. Bagaimana badan kita yang kecil ni, badan kita yang lemah ni, yang mana kalau kena air panas sikit pun, kalau terpegang sentuh bahan yang panas, belum kena api secara langsung pun. Kebanyakan kita dalam hidup kita tak pernah pegang api secara langsung ataupun dibakar api secara langsung secara waktu yang panjang. Kita kalau kena benda panas, surface yang panas, permukaan yang panas, kita lekas tarik tangan kita. Sebab apa? Panas. Tapi yang kita tarik tangan kita tu bukan api pun. Bukan api yang menyala. Bekas tempat. Mungkin tempat air cawan dan sebagainya, kita terpegang cerik, kan, kena panas kita tarik. Bayangkan itu bukan api. Itu kesan daripada api. Nah, bayangkan kalau terkena api dan terkena pada waktu yang panjang. Kita dalam neraka, orang yang masuk dalam neraka ni bukanlah disiksa dia berapa minit, berapa saat. Disiksa sepanjang tahun, sepanjang masa, beribu-ribu tahun terasa waktu lamanya. Kita kena cerik panas, kita dah tarik tangan kita. Bagaimana kalau kena api secara menyala dan sebagainya. Sebab kalau saya pesan kepada budak-budak pelajar sekolah, kalau dia pergi sekolah, belajar bab kimia, kalau pergi lab, kalau pergi ke lab, nanti dia akan ada Bunsen flame. Kan, Bunsen flame, bila nyalakan api, ada masa api itu boleh dinyalakan tu, ada peringkat bila api tu dia tak ada warna merah dia. Kita selalu ingatkan api ni kalau ada color merah tu, dia tu paling panas. Tak. Bila api tu dia ni keadaan dia color dia biru dan tak ada merahnya lagi. Itu yang paling panas. Itu yang paling panas sekali. Gitu dia sifat neraka. Nah, itu satu. Kemudian ayat ni dikatakan apa? Sambung ayat ini. Jadi kita kan boleh bayangkan. Jadi dia sekarang jadi dialog. Dia kata apa? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan ke dalamnya suatu rombongan, akan bertanyalah kepada mereka penjaga-penjaga neraka itu, apakah tidak pernah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan? So ada berlangsung dialog tu. Orang yang dicampak dalam neraka ni, bila masuk dalam neraka ni, malaikat akan tanya dia. Tanya kepada mereka, tidakkah kau pernah didatangi seorang rasul memberi peringatan dan amaran waktu kat dunia dahulu? Bila dia campak tu. Maknanya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Fakhrul Razi, dia mengatakan bahawasanya Imam Fakhrul Razi dia mengatakan bahawasanya bila dimasukkan dan ditanya, ini menunjukkan adilnya Allah SWT. Maknanya ditanya, you are given a chance to explain yourself. Ditanya, kenapa? Dan malaikat yang tanya, sifat malaikat yang tanya ni macam mana? Saya dah bincangkan minggu lepas, yang menjaga neraka ni, sifatnya apa? Yang menjaga neraka ni sifatnya apa? Sifatnya ialah bengis. Kan? Rilazun, syidadun, la ya'sunallah. Dia keras, dia bengis dan dia tak menderhaka SWT. Jadi dia tanya. Nah, bila dia tanya tu, dia boleh kita katakan bila dia malaikat tu tanya dia sebab marah dan hairan. Bila nampak orang masuk neraka ni, banyak yang masuk neraka ni, dia hairan dan dia marah. Kenapa dia hairan dan dia marah? Dan hairan ni adalah, saya katakan sebagai figure of speech. Maksudnya apa? Nak kata hairan ni macam kita punya, kita boleh faham hairan, kita punya faham lah macam mana. Macam mana kita nampak, kan, periksa kan, contoh kita, anak kita, periksa, makannya teruk. Jadi kita marah kan, marah dengan hairan. Sampai teruk sekali ke markah kau ni?
Kita semua pernah ada anak, pernah ada cucu kan. Cucu selalu kita lepaskan lah kan. Tapi anak kita kan, bila dah bawa balik report book dia. Kan kalau kita bawa balik report book, kalau teruk kan mesti tanya, apa teruk gini? Kenapa sampai teruk gini? Kan bila tanya tu maknanya kita ni tanya sebab apa? Sebab kita ni pelik, marah ke? Kenapa sampai boleh teruk gini? Sampai sampai gini markah kau. Kan? Lagi-lagi kalau kena yang pergi sekolah kena ambil report book. Cikgu sudah datang ambil kan. Malu kan. Jadi gini, malaikat tanya pada yang ni sampai korang ni tak ada orang ajar ke? Tak ada orang beritahu kau ke? Kan? Maksudnya apa? Korang ni dah diberitahu. Jadi malaikat ni maklum. Memang ada rasul. Bagi setiap kaum tu ada rasul. Malaikat pun tahu bahawasanya setiap rasul tu akan beritahu tentang azab neraka ni. Malaikat tahu. Jadi malaikat ni pelik. Kenapa kau masih langgar? Dah diberitahu, dah didatangkan seorang rasul, dah diberitahu sifat neraka gini punya teruk yang kau baca ni, yang menggelegak, yang membakar ni. Kenapa masih masuk juga? Kenapa masih buat? Macam mana kita kalau ada cucu kan? Kalau cucu kita jatuh, kena dia panjat dia jatuh kan? Kenapa kita marah? Sebab kau dah tahu tempat ni tinggi. Kalau kau panjat, kau jatuh mesti sakit. Kenapa kau buat juga? Jadi dalam neraka tu, malaikat tanya, kau dah tahu kau ni dah ada seorang nabi, dah ada seorang utusan. Ada ulama datang pada kau. Dah beritahu dah, neraka ni gini gini gini. Dalam tafsir dah dibaca dah, neraka ni gini gini. Kenapa masih buat lagi sampai masuk ni? Tu marahnya para malaikat yang menjaga neraka kepada orang-orang yang masuk ni. Dia tanya, dia pelik. Kenapa? Kau nak tahu juga ni. Kenapa sampai masuk? Dan tak diberitahu. Macam kau ni tak diberitahu. Tak diberitahu tentang apa? Tak diberitahu tentang apa? Pertama, jadi 3 perkara yang malaikat akan pelik. Kau tak diberitahu. Kan? Dalam sini dia kata ayat yang ke... tidak kamu pernah datangi seorang Rasul pemberi ingatan amaran. Ingatan amaran tentang apa? Ni nak tahu. Ingatan amaran tentang 3 perkara. Pertama, tak ada orang beritahu kau ke tentang kalau kau buat jahat, kau masuk neraka. Tentang akibat buruk perbuatan kau. Jadi pertama ialah kau ni tak nabi ni atau tak ada ke seorang nabi datang pada kau beritahu pada kau tentang akibat buruk perbuatan kau. Akibat buruk engkau minum arak, akibat buruk engkau menjudi, akibat buruk engkau mengumpat, akibat buruk engkau tinggalkan solat, akibat buruk engkau berfoya-foya. Tak ada orang beritahu ke kalau kau buat gitu masuk neraka? Itu pertama, malaikat akan tanya gitu. Tak ada orang beritahu. Kedua, tak diberitahu ke tentang hari yang mana kau akan diadili. Maknanya kau ni bukan get away scot free tau kat dunia. Kalau hidup mati lepas tu terus masuk syurga ataupun kau hidup mati terus jadi tanah, tak. Ada hari pengadilan. Bukankah hari-hari kita baca dalam Fatihah? Maliki yaumiddin. Yang menjadi raja pada hari, yang menjadi raja, yang memiliki hari pembalasan. Maknanya ada hari pembalasan. Kalau maknanya hari pembalasan juga namanya hari pengadilan. Dah diadili baru dapat pembalasan. There will be a day of accountability. Tak ada orang beritahu ke ada hari yang kau akan diadili? Yang kau tak akan lepas gitu saja. Bila kau kalau lepas gitu saja maksudnya apa? Orang-orang musyrikin itu katakan bila orang-orang musyrikin ni hari kiamat, bila mana dia masukkan dalam tanah, kan? Bila mana dia dibangkitkan untuk diadili, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai celakalah aku ni, lagi baik jadi tanah. Sebab jadi tanah tak kena soal, tak kena seksa dan sebagainya. Baik jadi tanah. Kan? Kuntu turaba, baik jadi tanah. Tapi kau akan jadi dibangkitkan semula untuk diadili. Jadi tak ada orang beritahu kau ke tentang hari kiamat ni. Sebab doa Nabi SAW untuk kita apa? Kita baca Quran selalu kan. Nanti saya kongsilah doanya, saya cuba catat. Doa yang diajarkan oleh guru saya. Doa yang diajarkan oleh guru Quran saya, Ustaz Safandi Ahmad. Saya kongsi dengan awak semua. Allahumma ja'alna ahlal Quran. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan ahlil Quran. Warzuqna syafa'atahu yaumaziham. Dan kurniakan bagi kami syafaat Al-Quran itu pada hari kiamat. Allahumma ja'alna ahlal Quran warzuqna syafa'atahu yaumaziham. Nanti saya catatkanlah doanya nanti kan. Jadi ya Allah jadikan kami ahli Quran dan selamatkan pada hari kiamat. Hari kiamat ni Rio pikuk. Macam kita kan ni musim-musim orang bercuti. Kita masuk JB kan. Sibuk kan queue panjang dekat custom tu, queue panjang berjam-jam beratur, seolah-olah kalau ada Quran itu priority queue. Dibawa kita ke depan, ini queue priority untuk orang warga emas, warga perak, warga gangsa, bawa ke depan. Gitu. Letaklah warga mana, cakap nanti sensitif pula. Yang ketiga,
ialah kamu tak diberitahu ke tentang keadaan. Jadi pertama tak diberitahu ke tentang akibat dari perbuatan kau masuk neraka. Kedua tak diberitahu ke tentang hari pengadilan ni. Dan yang ketiga, adakah kau tak beritahu tentang keadaan neraka? Tak diberitahu ke? Kan dah diberitahu baca surah Al-Mulk. Ini sebab kita ni dah belajar. Kenapa baca surah Al-Mulk? Supaya tak masuk neraka. Simple as that. Dah baca ni supaya kita tahu, ya Allah neraka macam gini. Takkan nak masuk. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Orang kalau belajar tafsir, kalau orang baca tentang sifat neraka ni dengan orang yang tak ambil peduli tentang sifat neraka, mestilah tak sama. Sebab orang yang buat-buat tak tahu dan tak mau ambil tahu tak sama dengan orang yang tahu. Orang yang dah tahu, yang belajar, ya Allah dah neraka macam gini, takkan aku nak masuk? Beza kalau kita baca sekarang, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan daripada azab neraka, dengan orang yang baca aja tapi dia tak tahu neraka tu macam mana. Ni dah tahu neraka ni menggelegak. Ni dah tahu neraka ni tempat bakar yang sangat hebat. Tentulah baca doa tentang neraka tu berbeza. Sebab kita bila baca pasal neraka ni kita dah, ya Allah tak mau. Taubat. Tak mau. Tak mau aku pergi tempat yang macam gini, sebab kau sifat. Sebab Allah cerita supaya kita tak pergi. Akal kita mengajar kita. Bila Allah beritahu dia dahsyat macam ni, supaya Allah sayang kat kita, janganlah sampai kau pergi. Dah beritahu dah, Allah ni adil dan penuh kasih sayang. Allah ni adil, penuh kasih sayang. Dia adil. Bukan aku tak beritahu, aku dah beritahu ni. Dan aku beritahu kau sebab aku sayang kat kau, supaya kau jangan sekali-sekali pergi ke situ. Sebab kesannya kau akan menyesal. Tak kira lah kalau kau selamanya dalam neraka atau sekejap. Dua-dua kau akan menyesal. Sebab sifat manusia, dia takkan mampu menahan api neraka. Allah tahulah sebab Allah yang buat neraka tu. Maka dia tahulah siapa yang boleh tahan. Memang tak ada orang boleh tahan. It is meant not to be bad with. Dia adalah sifat yang tak mampu kita menanggungnya. Dan itulah sifat neraka dan kita janganlah sampai ke situ. Okay. Tak boleh kata macam setengah-setengah orang kafir, orang yang tak beriman kata, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Setengah orang katakan, alah sekejap je, cuci sekejap lepas tu masuk syurga. Tak, sebab neraka tu sekejap, api sekejap kita tak tahan. Apalagi mana? Kita yang kata api ya. Musim panas ni sekarang. Dah tak tahan dah. Tak payah cakap pasal api ke air mendidih ke. Baru kena panas. Rumah ada aircon, rumah ada tingkap, rumah ada kipas angin pun tak tahan panas kita. Kan tak tahan kita. Kalau boleh nak semayang pakai serkup je. Faham tak? Tak payah kita lekung je pakai serkup je. Semayang gitu. Pakai baju butterfly serkup semayang. Kalau boleh lah. Panas sangat kan. Lepas semayang dah cabut dah terus. Kan? Gitu kita. Jadi kita tak tahan lah. Nah, sifat manusia ni lemah. Dia takkan tahan api neraka. Nah, kita dah habis kat sini, maksudnya apa? Nanti minggu depan. Jadi hari ni kita baca ayat 8 dengan ayat 9. Kita baca, macam ni ayat 7 dengan 8. Hari ayat 8 aja. Ayat 8. Nanti minggu depan, saya katakan ayat ni tentang keadilan Allah SWT. Dia cakap dalam neraka. Orang-orang yang tahu, dia dah bersalah. Nanti ayat ke-9 akan beritahu orang masuk neraka ni jawab. Nanti dia cakap dalam neraka. Kenapa engkau ni tak orang beritahu ke? Nanti dia akan jawab. Apa jawapan dia? Minggu lepas. Minggu depan kita akan huraikan. Kasih peluang. Biarkan korang boleh hafal lagi satu ayat. Kan minggu depan hafal lagi 1-2 ayat. Nanti minggu depan kita akan masuk ayat ke-9. Jawapan ahli neraka kepada soalan ini. Malaikat tanya, kau ni tak orang beritahu ke? Nombor 9 kata dia akan jawab. Nombor 9 akan beritahu dia akan jawab. Apa jawapannya? Minggu depan. Wallahu a'lam bisawab. Okey? Ini habis kat sini. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sama.